Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqa. وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. لقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini, alhamdulillah kita dapat berjumpa sama-sama dalam kuliah online kita. Harapnya suara saya didengari dengan baik. Macam mana? Suara semua clear? Bismillah, bismillah. Testing 1, 2, 3 cubaan suara. Baik. Kita mulakan perbincangan kita hari ini dan kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Fal-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua yang mengingati temu janji kita untuk kuliah online pukul 9 malam. Kita masih lagi nak menyambung perbincangan kita berkaitan dengan rukun qauli, iaitu perkara yang wajib kita buat ataupun kita laksanakan, terutamanya ketika kita solat. Dan kita nak bincang tentang rukun qauli, iaitu perkara wajib yang berkaitan dengan percakapan kita. Maknanya apa yang kita cakap dalam semayang, dan itu akan diambil kira sebagai percakapan yang wajib. Kalau tak cakap, bererti secara mudahnya solat itu tidak sah.
Okey, sebelum kita mula, saya nak tanya khabar daripada semua. Apa khabar semuanya? Terima kasih kepada semua yang share, yang buat nota, yang share dekat saya nota, ada yang share dekat Facebook, dekat social media, ada yang lain semua. Semoga, sebagaimana yang saya sebutkan, semoga saham ini kita dapat sama-sama kongsikan sama-sama, insya-Allah. Ini saham akhirat. Saham dunia, tuan-tuan nak main saham dunia, silakan main saham dunia. Tapi dalam masa yang sama, jangan lupa saham akhirat. Jadi dalam bab pengajian ilmu macam ni, kita sharing apa nota-nota atau perbincangan ini, mudah-mudahan insya-Allah dia dapat juga sikit sebanyak saham antara kita semua, insya-Allah. Okey. Semalam kita bincang tentang rukun qauli yang pertama, iaitu tentang takbiratul ihram, iaitu melafazkan atau mengucapkan kalimah Allahu Akbar ketika permulaan salat. Jadi siapa yang tak sebut Allahu Akbar dengan suara yang didengari oleh telinga sendiri, telinga yang normal, dan juga mungkin suasana persekitaran yang tak bising, sudah boleh dengar suara bisikan suara dia ni, jadi solatnya sah. Adapun kalau tak ada suara, hanya dalam hati semata-mata, maka solatnya tidak sah. Sebab rukun qauli. Okey, so rukun qauli mesti cakap. Itu berkaitan dengan takbiratul ihram lah. Kita bincang semalam tentang mengucapkan lafaz Allahu Akbar. Okey. Cuma mungkin ada beberapa soalan-soalan tambahan yang ada orang mesej saya secara private, tak sempat saya jawab semalam. Ada beberapa lah, banyak-banyak lagi soalan-soalan berkaitan dengan orang yang was-was. Contoh, dia takbir banyak kali sebagai contoh. Allahu Akbar. Lepas tu dia rasa tak jadi, dia pun takbir lagi. Allahu Akbar. Dia takbir banyak kali. Kalau yang was-was, tak jadi. Allah, tak jadi. Itu satu hal, itu satu cerita. Tak jadi. Banyak kali Allah, tak jadi, ulang balik. Itu satu bab. Satu bab lagi, Allahu Akbar, tiba-tiba rasa niat dia tak okey lah, dia pun Allahu Akbar kali kedua. Ada tak orang macam kadang-kadang pernah berlaku situasi yang macam tu, iaitu dia mengulangi takbiratul ihram, sedangkan kita dah sebut semalam, miftahus salah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci ataupun miftah ni kunci. Kunci bagi solat ialah bersuci, iaitu sama ada mandi wajib ataupun berwuduk. Kemudiannya kata Nabi, wa tahrimuha at-takbir. Maknanya yang mengharamkan kita melakukan perkara-perkara yang harus adalah takbir. Begitu kita ucap saja Allahu Akbar, terus dah tak boleh buat benda-benda yang harus. Nak bercakap tak boleh, nak sebarangan bercakap tak boleh, nak makan tak boleh, bersembang tak boleh. Apa-apa yang harus yang kita boleh buat sebelum semayang tu dah tak boleh. Nak menaip dalam handphone, nak main laptop, tak boleh. Wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha, dan yang menghalalkan balik untuk kita buat benda yang harus itu adalah at-taslim, dengan kita bagi salam. Sesedari semua, bila mana macam tu, bila kita dah takbir saja kita dah haram terus. Tapi macam mana pula kalau dia takbir banyak kali? Ini satu perbincangan yang sebenarnya ulama bincang perkara macam ni, so kita juga kena hati-hati bab ni. Sebab tu saya sebutkan, tuan-tuan dan puan sesedari semua, bila kita bincang pasal rukun qauli, dia agak teknikal sikit. Nanti masa rukun fi'li, rukun perbuatan, yang rokoknya macam mana, sujud macam mana, duduk antara dua sujud macam, itu nampak macam teknikal. Tapi yang tu insya-Allah mudah. Saya boleh beri jaminan, yang tu insya-Allah mudah. Orang ada penyakit gout ke, orang ada osteoporosis ke, sakit tulang belakang ke, semua itu mudah, insya-Allah. Okey, tapi kalau rukun qauli, rukun yang melibatkan perkataan yang kita kena lafazkan, yang kita kena ucapkan, ini dia agak teknikal. Dan ala-ala depan saya ni semua yang educated, depan saya ni semua yang pandai Facebook, pandai IG, pandai semua membaca, pandai mengaji, pandai menyanyi, pandai apa, semua pandai hari ni. So kita nak bincang sikit teknikal yang berkaitan dengan rukun qauli sahaja. Lepas tu takbiratul ihram satu. Hari ni kita bincang nanti suratul Fatihah, lagi teknikal. Ala-ala kita nak belajar tentang rukun qauli. So apa kata kalau kita perbaiki teknikal itu, insya-Allah. Okay, so macam mana kes yang ada soalan orang tanya saya, dia private soalan sebab dia tak done
masuk live semalam. So antara persoalan-persoalan berkaitan dengan takbiratul ihram ni ada banyak persoalan-persoalan yang saya buka soalan semalam, tapi mungkin ramai orang tak terfikir soalan tu. Hari ni saya tanya balik soalan tu. Satu orang yang mengulang-ulangi takbir Allahu Akbar, tiba dia rasa macam tak puas hati, dia takbir kali kedua. Kita tengok apa pandangan Imam An-Nawawi. Ni saya buka dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Ni kitab yang besar dalam mazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi bagi tahu, Imam An-Nawawi ni makam dia dekat Damsyik, dekat Syria. Ada pokok dekat kubur dia, ada pokok yang sangat besar. Apa kata Imam An-Nawawi? Saya baca terjemahnya senang. Jika seseorang itu bertakbiratul ihram sebanyak 4 takbir ataupun lebih, maka dia dikira masuk solat dengan takbir yang ganjil dan batal solatnya dengan takbir yang genap. Apa maksud dia? Maknanya yang ganjil itu dikira solat, yang genap itu dikira batal. Maknanya kalau dia takbir 2 kali, berarti yang kedua itu membatalkan yang pertama, jadi solatnya terbatal. Jadi takbir yang ketiga itu adalah dia masuk balik dalam solat. Takbir yang keempat seolah-olahnya dia membatalkan takbir yang ketiga. Jadi takbir keempat tu akhirnya membatalkan solat dia. Seolahnya dia keluar daripada solat. Jadi takbir yang kelima akan memasukkan dia kembali ke dalam solat. Senang ceritanya, gambarannya adalah seorang yang berniat menunaikan solat pada setiap takbir, dan dia tidak berniat keluar dari solat di antara 2 takbir, maka takbir pertama dia masuk dalam solat, takbir yang kedua dia anggap keluar dari solat dan batal. Takbir yang ketiga dia masuk ke dalam solat, dan takbir yang keempat dia anggap keluar dari solat dan terbatal solatnya. Takbir yang kelima dia masuk ke dalam solat, dan takbir yang keenam dia anggap keluar dari solat dan terbatal solatnya. Begitulah seterusnya. Ini kerana sesiapa yang memulakan solatnya kemudian memulakan lagi takbir yang lain, maka terbatallah solatnya. Ini kerana dalam perbuatan memulakan solat kali kedua dianggap membatalkan perbuatan yang pertama. Ini teknikal ni tapi kena hati-hati bab ni, sebab kadang-kadang kita jadi antara solution dia iaitu kalau nak takbir tiba confused tu, takbir 3 kali Allahu Akbar. Niat tu macam tak masuk lah. Allahu Akbar yang kedua itu adalah sebenarnya membatalkan solat dia. Jadi dia takbir yang ketiga Allahu Akbar. Itu kalau nak buat lah yang ganjil-ganjil, kalau ikut pandangan Imam Nawawi. Begitu juga pandangan Al-Khatib Asy-Syarbini pun sama. Dalam kitab Al-Iqna', kita Al-Iqna' sebut, Khatib Asy-Syarbini pun begitu sama. Jika seorang itu melakukan takbiratul ihram dengan beberapa takbir dengan niat untuk menunaikan solat pada setiap takbir, maka dia dikira masuk ke dalam solat pada jumlah takbir yang ganjil, dan dianggap keluar daripada solat pada jumlah takbir yang genap. Ini kerana sesiapa yang memulakan solat kemudian memulakan lagi dengan niat yang lain, maka terbatal solatnya. Ini kena hati-hati dalam bab ni. Jadi siapa yang mungkin dia was-was, maka yang ganjil itu dikira masuk ke dalam solat. Jadi jangan takbir secara genap 2, 4, 6, tak nak. So sama ada 3, 5, 7. Ataupun kalau dia nak buat 2 kali, antara solution cara yang kedua adalah, contohlah Allahu Akbar takbir yang pertama, tapi dia macam ragu-ragu, aku nak sembahyang asar ni, tapi tersebut zuhur masa niat tadi. Contohnya dia masa Allahu Akbar tu, dia nak sembahyang asar tapi dia tersebut zuhur masa tu. Rasa tersebut zuhur dah tadi. Dia pun nak batalkan takbir dia. So macam mana caranya? Alang-alang dia nak batalkan, dia buat perkara yang batalkan solat. Apa dia? Antaranya dia ubah arah kiblat dia. Terus diubah arah kiblat dengan sengaja, maka membatalkan solat dia. Boleh nampak yang tu? Maknanya kalau dia buat takbir kali kedua sekaligus, takbir kedua tu membatalkan yang pertama dan membatalkan solat dia. Dengan takbir kali ketiga baru dikira masuk solat. Okey? Tapi kalau dia nak buat takbir yang kedua tanpa takbir ketiga, memadai dengan dia mengalihkan. Sebab syarat sah solat menghadap kiblat. Jadi dia sengaja berpaling daripada kiblat dengan niat untuk membatalkan solat dia. Boleh. Kalau tak nak buat macam tu, dia masih nak stay on kiblat, maka dia kena takbir secara ganjil. Boleh. Teknikal, faham? Agak-agaknya okey So kita clear yang tu berkaitan dengan takbiratul ihram. Selesai. Okey, dia rukun qauli. Kita bincang pasal rukun qauli, tapi ada soalan-soalan banyak yang cerita pasal beberapa hukum hakam yang lain. Contoh, Ustaz, saya takbir, masa tu imam dah rokok. Saya nak sembahyang jemaah dengan imam. Imam tengah rokok. Saya sampai-sampai, saya jadi makmum, saya pun takbir Allahu Akbar. Saya tak sempat nak rokok, imam dah naik. Saya dapat tak rakaat tu dengan imam? Ini pun ada soalan juga.
Okey. So dalam konteks yang ini, seorang itu dikira rakaat dengan imam jikalau dia masbuk. Masbuk ni dia lambat masuk solat. Begitu dia tak sempat baca Fatihah dengan imam, dia dikira orang yang masbuk. Dia masuk dan dia sempat rokok dengan imam dengan kadar tamakninah sekurang-kurang perkataan subhanallah. Okey. Dia Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar masa rokok. Dia sempat subhanallah, walaupun tak sempat subhanallah azimi, dia sempat perkataan subhanallah. Dengan imam, masa tu baru imam sami Allahu liman hamidah, maka dia dikira rakaat tu bagi orang masbuk. Bagi orang yang muafiq, iaitu orang yang sempat berdiri dengan imam, dia wajib baca Fatihah. Tu kejap lagi kita akan cerita dalam perbincangan rukun qauli yang kedua, iaitu membaca suratul Fatihah. Itu ada hukum hakam tertentu, macam mana orang yang baca Fatihah lambat, apa yang masbuk pula dia tak sempat habiskan Fatihah, boleh tak dia rokok, follow dan sebagainya. Okey, cuma dalam takbiratul ihram sekali lagi, bagi orang yang rushing, dia datang lambat, imam dah nak rokok. Dia tahu sebab dia pernah mengaji, dia pernah belajar. Oh, siapa yang sempat rokok dengan imam, dia dapat rakaat tu. Maka dia pun berlari masuk dalam saf, Allahu Akbar, nak kejar rokok. Dia punya Allahu Akbar tu terus rokok. Allahu Akbar tu terus rokok. Dia tak sempat pun berdiri. Tak sah solat dia. Sebab apa? Sebab syarat sah takbiratul ihram adalah mesti berdiri. Allahu Akbar, dia mesti berdiri dulu, kadar tamakninah. Allahu Akbar, berarti 2 harakat ataupun perkataan subhanallah. Allahu Akbar, lepas tu dia Allahu Akbar rokok. Tapi kalau dia Allahu Akbar tu on the spot berdiri dengan rokok sekaligus, maka tak sah solatnya. Sebab takbiratul ihram, syarat sah takbiratul ihram bukan sekadar perkataan Allahu Akbar, tetapi dalam masa yang sama, iaitu dia mesti sempat tamakninah ketika berdiri. Sebab keadaan takbir mesti dalam keadaan berdiri. Alright. Selesai yang tu. Takbiratul ihram, ingat, jangan baca takbir dalam hati. Ramai orang yang bersungguh-sungguh angkat tangan macam ni lah, macam ni lah, macam ni lah, macam ni lah. Nabi macam ni, ada yang kata macam ni. Bergaduh pasal angkat tangan. Angkat tangan itu sunat hayat. Sunat yang kita kena buat juga dalam solat kita. Tetapi yang wajib kita buat adalah cakap Allahu Akbar. Siapa yang dalam hati, tak sah. Sebab ni rukun qauli. Perbincangan rukun qauli, majoriti ulama mengatakan bahawa solat tidak sah apabila seorang itu tidak melafazkan perkataan-perkataan yang wajib dilafazkan dan didengari dengan telinga sendiri yang normal tanpa mengganggu orang lain. Okey, Allahu Akbar. Hari ni kita nak bincang pasal rukun qauli yang kedua, iaitu suratul Fatihah. Baik, terima kasih semua yang menonton hari ini. Saya minta izin sebab macam yang kita sebut, kita sama-sama nak berkongsi saham. Saya cuba kita buat ulang kaji macam ni, bukan sekadar nak perbaiki diri kita. Saya pun akan hati-hati dengan solat saya. Dan yang kita selama ni pun solat, kita boleh check balik solat-solat kita. Tapi dalam masa sama kita nak ambil saham juga untuk balighu, untuk kita sampaikan. Jadi tolonglah share ataupun tag dan sebagainya, sebab kita nakkan saham itu. Kita bukan nakkan rating, kita bukan nakkan followers atau apa sahaja kepentingan dunia, tapi yang kita nak kejar sekarang adalah kepentingan akhirat kita. Kalau orang lain boleh perbaiki solatnya, dia takdirkan satu hari nanti kita dah tak berapa larat nak solat. Kita solat pun dalam keadaan mungkin dah sakit berbaring, atau mungkin ada yang kita mungkin masuk hospital, akan solat kita agak terganggu dari sudut kesempurnaannya. So harap ada orang lain yang boleh solat dengan sempurna, dapatlah mengalir saham untuk kita juga, insya-Allah. Apatah lagi selepas kita mati nanti. Soalan, Ustaz, bolehkah baca niat dalam hati lepas tu baru takbiratul ihram? Kalau ikut mazhab Syafi'i, niat itu mesti ketika takbiratul ihram, tak boleh sebelum. Sebelum hanya boleh lafaz sahaja, tapi niat dalam hati ketika takbiratul ihram. Usalli fadl maghribi salasa raka'atin adaan ma'mum lillahi ta'ala, itu boleh sebelum takbir. Tapi dalam hati nak dilintaskan saja sembahyang maghrib, saja sembahyang fardu maghrib 3 rakaat tu, itu ketika takbiratul ihram. Okey. Selesai takbiratul ihram, kita nak masuk hari ni iaitu rukun qauli yang seterusnya, iaitu membaca suratul Fatihah. Sebelum kita bincang yang tu, kita tengok beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Riwayat Al-Bukhari, Muslim ada cerita. Nabi kata apa?
tidak sah salat. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Tidak membaca apa? Suratul Fatihah. Tak sah salat. Itu pandangan mazhab Syafi'i. Ada pun pandangan mazhab yang lain. Sebagai contoh, mereka mengatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. La salata bukan maksudnya tak sah, tapi tak sempurna salat. Sebab perbincangan baca Fatihah ini, kalau ikut perbincangan mazhab lain, sebab ulama ada khilaf dalam bab adakah wajib baca suratul Fatihah. Mazhab Syafi'i mewajibkan, dan ada juga mazhab lain yang mewajibkan. Tapi kalau mazhab Maliki sebagai contoh tidak mewajibkan suratul Fatihah. Jadi pada dia, kalau imam dah baca suratul Fatihah, makmum tak payah baca. Sebab hadis Nabi la salata itu maksud tak sempurna solat. Jadi kalau nak sempurnakan solat, baca Fatihah. Tapi kalau tak baca, solat masih sah. Itu pandangan mazhab lain. Kita dekat Malaysia, kita berpandangan dengan mazhab Syafi'i. Sebagaimana pandangan majoriti mufti-mufti kita dan ulama-ulama kita di Malaysia ni berpandangan mazhab Syafi'i. Jadi kita ikut pandangan mufti. Tak payah ambil jalan mudah. Kita nak solat yang sah dan solat yang sempurna, baca suratul Fatihah. Sebab ada mereka berpandangan tak wajib baca suratul Fatihah. Sebab apa? Sebab ada ayat faqra'u ma tayassaru minal Quran. Bila nak sembahyang ni, baca je apa-apa ayat yang kamu mudah daripada Quran. Jadi tak wajib baca Fatihah. Tapi kena ingat ada hadis Nabi yang memperincikan ayat itu. Nabi kata la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tak sah salat bagi orang yang tak baca suratul Fatihah. Dan bila sebut suratul Fatihah, kalau kita tengok dalam Al-Quran, satu-satunya surah yang Bismillahirrahmanirrahim nombor 1. Surah-surah yang lain Bismillahirrahmanirrahim semua tak ada nombor, semuanya ada corak saja. Kalau kita perasan, cuba try buka Quran. Kalau kita resam Osmani, iaitu Al-Quran yang ditulis dan dihimpunkan pada zaman Sayyidina Osman Ibn Affan, dipanggil resam Osmani. Kita di Malaysia hari ini dan di belah Asia dan majoriti lah seluruh dunia kebanyakannya menggunakan resam Osmani. Ada beberapa negara saja, contoh belah-belah Afrika, mereka masih lagi guna yang bukan resam Osmani. Ada yang guna resam Imla'i. Adalah tu technical tentang penulisan Al-Quran. Tapi kalau tengok resam Osmani, yang Quran-Quran yang kita biasa guna ni, surah Al-Fatihah saja Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama. Sebab suratul Fatihah ini dia ada nama gelaran-gelaran lain, antaranya Ummul Quran, iaitu ibu Al-Quran. Antara gelaran lain ataupun nama lain bagi suratul Fatihah iaitu Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani maksudnya apa? 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sampailah waladhdallin, tu ayat yang ke-7. Okey, so tapi ada pandangan mazhab lain yang bukan mazhab majoriti. Ini dalam pandangan ahli ulumul Quran, pandangan ahli-ahli Quran lain, mazhab Al-Quran. Kita sekarang bincang bab hukum hakam ni, hukum fiqh. Tapi ada pula hukum hakam berkaitan dengan Al-Quran, iaitu ulama-ulama Al-Quran. Ada yang kata suratul Fatihah itu, Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama dalam Al-Quran. Bukan. Jadi ayat pertama dia adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi macam mana nak mencukupkan 7? Mereka berbeza pada ayat yang ke-7. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Tapi kalau kita pandangan majoriti ulama-ulama Al-Quran menyebut 7 ayat itu bismillah tu ayat yang pertama. Jadi ayat yang ke-7 adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yang tu. Okey, itu pun teknikal juga. Kita tak nak panjang-panjangnya tu. Yang kita utamanya adalah kita nak bincang tentang suratul Fatihah adalah rukun qauli yang wajib dibaca. Okey, tengok apa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Ummu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam adda bismillahirrahmanirrahim ayatun. Kata Ummu Salamah, iaitu isteri baginda Rasulullah SAW, Nabi SAW mengira bismillah sebagai satu ayat. Okey, sebab tu kita baca. Cuma baca bismillah ini pula, okeylah majoriti sebut ya bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang pertama. Minta maaf ya, kita teknikal sikit dah halang-halang sebab depan saya semua educated kan. So kita bagi yang basic, tapi masa sama halang-halang mana yang boleh kita perincikan sama-sama insya-Allah. Sebab kita tak naklah nanti dapat ilmu yang sama je kan. So ada sekali kita dapat ilmu baru juga sikit-sikit. Minta maaf ya kalau nampak macam pening sikit. Tak faham tanya je. Dan ada soalan-soalan banyak dan ni cuma nanti kejap lagi saya akan jawab. Kejap lagi saya akan scroll balik. Okey.
Okeylah, majoriti ulama bersetuju dengan bismillah itu adalah ayat pertama dalam Fatihah. Sebagaimana hadis Nabi, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anda bismillahirrahmanirrahim ayah, kata Ummu Salamah. Nabi mengira bismillah itu sebagai ayat yang pertama. Cuma bila majoriti sebut okeylah kami setuju ini ayat yang pertama. Cuma ulama khilaf pula, adakah bismillah itu kena baca kuat ke atau kena baca perlahan? Kalau solat yang baca perlahan, confirm lah bismillah pun perlahan. Ulama khilaf pada solat yang baca kuat, contoh solat subuh, solat maghrib, solat isyak. Ni solat yang kita baca jahar. Jahar ni kita baca dan kita boleh kuatkan suara. Kan, sebab ada solat yang kita baca sir. Sir ni solat apa? Solat zuhur dengan solat asar. Itu kita baca perlahan. Dan ada juga sejarahnya. Ini pun saya nak bagi hadiah juga, siapa boleh jawab ini. Apa sejarah yang kenapa ada solat yang kena baca kuat, ada solat yang kita baca perlahan, contoh macam subuh, macam zuhur dengan asar. Siapa boleh jawab, saya nak bagi hadiah. Semalam dah ada yang dapat hadiah kan. Okey, hari ni saya nak pula bagi soalan ni, kenapa ada solat baca kuat, ada solat baca perlahan? Okey, tolong jawab yang tu. Cuma ulama bincang pula sekarang ni, okeylah bismillah ayat pertama dalam Quran, cuma dalam bab solat yang kuat, iaitu solat subuh, solat yang dibaca kuat, yang boleh dibaca kuat, taklah wajib baca kuat, cuma dibenarkan atau dibolehkan baca kuat, malah sunat baca kuat, bagi orang tambah pula yang berimam makmum ni. Subuh, maghrib dan isyak baca kuat. Ulama khilaf, ulama berbeza pandangan. Okeylah bismillah itu satu ayat, isunya nak baca kuat ke nak baca perlahan masa solat subuh, solat maghrib, solat isyak. Jadi ada kalau mazhab Syafi'i, mana yang solat kuat, bismillah pun baca kuat, alhamdulillah rabbil alamin sampai habis pun baca kuat juga, baca jahar. Tapi kalau ada pandangan mazhab lain, yang bismillah itu baca perlahan, alhamdulillah baru dikuatkan. Contoh kalau mazhab Syafi'i sebagai contoh, bismillah baca kuat, Allahu Akbar, imam pun baca doa iftitah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Bismillah baca kuat, alhamdulillah semua baca kuat. Tapi kalau kita tengok dekat Saudi sebagai contoh, dekat Mekah, Madinah, mereka tidak berpandangan sebagaimana mazhab Syafi'i. Jadi mereka baca bismillah itu perlahan. Bismillah itu diperlahankan. Kalau kita betul-betul duduk dekat dengan speaker, kita boleh dengar imam baca perlahan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dibaca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah baca perlahan, alhamdulillah baca kuat. Tapi kalau ikut pandangan mazhab Syafi'i dan juga majoriti ulama Al-Quran, mana-mana yang baca kuat maka dibaca kuat, mana-mana yang solat fardu yang baca perlahan, maka bismillah itu dibaca perlahan. Okey, ni ada yang ramai jawab dah ni. Ecah bagi tahu orang musyrikin Mekah hina bila Rasulullah baca kuat. Orang musyrikin Mekah menghina Allah dan Rasulullah baca kuat dan perlahan. Dan solat ini sebenarnya bermula ketika awal perkembangan Islam, ketika masih berada di Mekah. Rasulullah baca dengan kuat dalam semua solat. Syadillah Izani begitu, Rasulullah baca perlahan untuk mengelakkan gangguan pada kaum muslimin. Okey, so siapa yang paling tepat nanti saya akan pilih jawapannya. Itulah sejarahnya, macam itulah jawapan dia, menjurus ke arah apa yang cuba dia jawab ni. Sebab solat itu difardukan selepas turunnya Isra' Mi'raj. Okey, difardukan kepada Nabi dan juga kepada umat Nabi SAW lepas Isra' Mi'raj. Nabi turun daripada langit, Nabi balik ke Mekah.
Kan, selepas setahun baru Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi bila balik ke Mekah, solat ni di Mekah. Jadi di Mekah ni Islam tengah belum kuat lagi. Ketika tu gangguan, tentangan, hinaan orang kafir Quraisy di Mekah, musyrikin Mekah sangat kuat. Siapa yang diketahui mengikut Rasulullah, apatah lagi solat dengan Rasulullah, maka akan diazab, dibunuh dan seumpamanya. Maka disebabkan itulah ketika orang musyrikin atau orang kafir Quraisy dekat Mekah itu sedang sedar, maknanya time Zuhur, time Asar, mereka masih berkeliaran di sekitar bandar Mekah pada masa tu. Jadi tak boleh nak solat baca kuat-kuat. Adapun subuh mereka tengah tidur, maghrib isyak mereka dah balik rumah. Jadi semua orang duduk rumah masing-masing. Jadi ketika itu dibenarkan untuk membaca dengan cara jahar, dengan baca kuat. Madinah Ali kata masa maghrib isyak, masa tu kaum musyrikin tengah tidur. Betul lah tu. Kan Nasrul Nizam bagi dalil lagi dalam surah Al-Isra ayat 110, betul. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu, dan janganlah pula merendahkannya. Okay, so nanti saya nak tengok siapa yang jawab dulu tadi. Kita kena pilih ni pemenang dia. Ecah dengan Muaz bawa orang musyrik Mekah menghina Allah dan Rasulullah, hina bila Rasulullah baca kuat. Saya boleh terima tapi kurang tepat. Jadi saya nak pilih Ahmad Muaz lah. Ahmad Muaz yang jawab detail sikit. Ahmad Muaz 09. Kontak saya siapa yang jawab soalan dan saya sebut nama dia Ahmad Muaz. Okey, malam ni soalan pertama tadi Ahmad Muaz jawab betul. So minta maaf yang lain, Syadila semua ni minta maaf, betul juga tapi lambat jawab. Okey. Tak apalah, ni main-main je. Tapi yang penting saya akan bagi hadiah. Tolong kontak saya lepas habis. Tolong bagi nama, address yang penuh dan juga nombor telefon. InsyaAllah nanti saya akan post mystery gift. Masing-masing akan ada gift. Untuk setiap live kita akan ada hadiah-hadiah menarik insyaAllah. Okey. Itu cerita pasal kefarduan rukun qauli yang kedua, iaitu baca suratul Fatihah. Okey, Abang Muaz nanti kontak saya. Okey, kita tengok pula. Kejap lagi baru kita nak test cara baca Fatihah. Syarat sah Fatihah. Okey. Macam semalam kita bincang rukun qauli ni ada syarat sah dia. Okey, begitu juga Fatihah. Pertama, syarat sah membaca suratul Fatihah, yang pertama mendengar bacaannya sendiri jika pendengarannya baik ataupun persekitarannya tak bising. Tak ada gangguan bunyi, pencemaran bunyi tak ada. Maknanya kita kena dengar dengan telinga sendiri, dengan pendengaran yang normal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Kita kena dengar dengan telinga sendiri. Adapun siapa-siapa yang ada kurang pendengaran, dia tak wajib dah untuk memperdengarkan bagi diri dia sendiri. Sebab nanti dia akan mengganggu oleh, sebab bila dia mengeraskan suaranya atau meninggikan suara, tambah pula kalau solat jamaah, maka dia akan mengganggu pula orang lain. Jadi yang wajib didengar dulu telinga sendiri ni adalah bagi orang yang pendengaran normal ataupun orang yang berada persekitaran yang normal, yang tak bising. Okey. Yang kedua, syarat sah suratul Fatihah, membaca urutan ayat yang sebenar dan memberi perhatian kepada makhraj huruf serta kejelasan syaddah. Ni kita punya reference ni adalah menerusi kitab fiqh manhaji. Ni kitab fiqh yang sangat masyhur di kalangan mazhab Syafi'i, antara kitab yang basic. Kalau lain-lain tu panjang lah pula kan. Mughnil Muhtaj semua tu terlalu detail. Cuma kita untuk yang public macam ni, kita guna Mughnil Muhtaj, kita guna fiqh manhaji. Karangan dan susunan Dr. Mustafa Al-Khair, Dr. Mustafa Al-Bugha dan juga Syekh Ali Asyarbaji. So mereka tolong buat susunan dan juga mereka buat formula yang mudah untuk fiqh ibadat, fiqh jenayat, fiqh muamalat dan juga fiqh munakahat menerusi fiqh manhaji. Okey. Urutan ayat, so kena baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kena ikut turutan dia dengan sebenar. Berarti kena ada makhraj dan juga sifat huruf. Sebab tu kita kata tak boleh, rukun qauli tak boleh baca dengan suara angin. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi kalau di suara angin, dia bukan makhraj huruf yang betul dan juga bukan sifat huruf yang betul. Sebab sifat huruf dan juga makhraj ni penting. Dia ada huruf yang bergetar, ada huruf yang tebal, ada huruf yang nipis, ada lidah yang kena naik ke atas, ada lidah turun ke bawah, ada lidah tengah-tengah antara gigi, ada mulut yang dirapatkan, ada mulut yang dibuka. Mana kena sebenar. Kalau dalam hadis Nabi SAW, para sahabat nak tahu Nabi baca atau Nabi tak baca, sahabat tengok pada pergerakan janggut Nabi. Jadi para sahabat nampak janggut Nabi ni bergerak. Jadi maknanya rahang Nabi tu buka, tutup, bergerak. Kalau suara nafas ataupun suara angin,
kita tak perlu gerakkan rahang. Dia kurang pergerakan rahang. Tapi kalau suara yang ada lafaz yang dilontarkan, dia akan nampak pergerakan rahang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. So janggut Nabi tu para sahabat nampak begitu rahangnya bergerak. Tak nampak mulut lah sebab Nabi duduk depan. Jadi para sahabat kan duduk belakang, jadi makmum. Jadi sahabat menjeling Rasulullah, nampak pergerakan pada mulut ataupun pada janggut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat saya Ustaz Abdul Fattah Bayumi, masya-Allah, boleh juga guna kitab Al-Mu'tamad Mazhabul Syafi'i. Boleh juga. Kitab Al-Mu'tamad antara kitab yang simple, perbincangannya tak terlalu detail, taklah panjang-panjang, lebar sangat, terlalu teknikal sangat, tak. Tapi untuk kita sebagai orang awam nak baca, boleh guna juga kitab Al-Mu'tamad lil Mazhabul Syafi'i. Boleh juga. Terima kasih Ustaz Fattah. Apa khabar Ustaz Fattah? Semoga sihat selamat semua, insya-Allah. Yang ketiga syarat sah suratul Fatihah, iaitu tidak melakukan kesalahan bacaan yang membawa kepada perubahan makna. Namun Fatihah tidak batal jika membacanya dengan kesalahan sebutan yang tidak memberi kesan kepada ketepatan maknanya. Contoh macam saya kata makhraj, memang kalau ikutkan dia ada lahnul khafi, ada lahnul jali. Ada kesalahan yang tersembunyi, ada kesalahan yang jelas. Kesalahan yang jelas ni sebagai contoh, kita ubah terus huruf dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tukar terus. Al-jamdulillahi Rabbil Alamin. Ha jadi jim. Tak boleh. Tu ubah makna terus. Al-jamdu. Mana boleh. Jamdu tu ataupun al-jumud itu maksudnya beku ataupun keras. Sedangkan kita baca ni alhamdu, segala puji bagi Allah. So tak boleh. Ubah huruf tak boleh. Ar-Rahmanir-Rahim kita baca lain. Kan? Ar-Rasmanir-Rahim tak boleh. So tak boleh ubah huruf. Dan masih sama tak mudah untuk nak ubah baris, sebab salah huruf, salah baris juga boleh mengubah makna yang asal. Jadi kita tak boleh simply untuk ubah. Bacaan Quran ini dia ada dipanggil qiraat as-sab'ah. Ada bacaan qiraat yang 7 yang disepakati oleh ulama-ulama Al-Quran. So kalau qiraat sab'ah ini, kalau kita dekat Malaysia, kita baca dengan satu qiraat saja. Majoriti kita kat Malaysia ni, kita belajar Quran daripada guru-guru Quran kita. Yang guru-guru Quran ni mengambil daripada guru-guru mereka menggunakan satu qiraat. Dia panggil apa? Qiraat Hafs, iaitu seorang ulama Al-Quran yang bernama Hafs, daripada guru dia Asim. Jadi Imam Asim ambil pula pada gurunya, guru sampailah kepada Rasulullah SAW, sampailah kepada Malaikat Jibril. Jadi kita ni guna qiraat Hafs an Asim. Tu yang kita baca tu, yang biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Tapi kalau qiraat yang lain, mungkin kita akan macam pelik tiba-tiba kita dengar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Kita ma ke panjang, 2 harakat. Maliki Yawmiddin. Ma seolahnya macam ada alif, kita panggil alif kecil. Tapi kalau ikut qiraat yang lain, ma tu dia tak ada alif, pendek. Maliki Yawmiddin. Kalau ikut pandangan Hafs an Asim, jadi kita tak boleh nak ikut qiraat tu, melainkan kita kena pandai belajar qiraat itu, barulah kita boleh baca melalui qiraat tersebut. Waladdallin. Jangan terkejut kalau ada orang baca Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Pelik tu, tukar huruf daripada ya jadi waw. Itu kena belajar qiraat. Kita tak nak cerita yang tu. Cuma yang penting bila kita belajar qiraat Hafs an Asim, kita ikut huruf-hurufnya, susunan barisnya dan seumpamanya. Dan juga syaddahnya. Kalau ikut syarat sah Fatihah, syaddah. Bismillah. Perkataan Allah itu ada sabdu. Syaddah ni maksudnya sabdu. Sabdu ni dia sebenarnya adalah satu formula yang ketika dibuat Resam Usmani, tuan-tuan kalau belajar Al-Quran, minta maaf ni halalan kita cerita teknikal sikit. Al-Quran ni kalau zaman permulaan ditulis Al-Quran dulu, bila mana Nabi terima wahyu, Nabi hafal dan Nabi terus sampaikan kepada sahabat, sahabat hafal dan sahabat tulis di kulit kayu, sahabat tulis di batu, sahabat tulis di kulit-kulit binatang. Sahabat tulis. Sebab takut lupa. Tapi sahabat dalam masa zaman mereka hafal. Tapi tulisan pada zaman tu tidak di-establish. Yang penting mereka tulis dengan short form. Sebab mereka hafal. Jadi kadang-kadang tulisan tu sebagai untuk nak mengingatkan. Jadi tak tulis detail.
Sebab tu peringkat awal para sahabat menulis Al-Quran, Quran itu tanpa baris, tanpa bersambung huruf, tanpa titik. Ha, jim, kha, semuanya sama macam tu. Tak ada titik pun. Tulisan zaman dulu. Bayangkan kalau kita buka Quran yang zaman dulu, buka dalam try Google lah Al-Quran zaman dahulu, kita akan nampak tak ada sambung-sambung, tak ada baris, tak ada apa. Kemudian barulah start generasi selepas pada zaman khilafah, barulah start buat titik, barulah start buat baris, barulah start ada sambung huruf. Establish lagi bila perkembangan ilmu makin bertambah, barulah buat formula-formula. Antaranya syaddah. Asalnya kalau Quran imla'i tulisan yang mengikut huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sabdu tu berarti huruf tu double. Kan, contoh. Middin. Kalau kita tengok dalam ejaan kita, dal tu satu je tapi ada sabdu dekat atas. Sebenarnya dal tu ada dua. Cuma ulama-ulama Al-Quran dia buang satu, dia letak tanda. Faham tu? Macam tanwin yang ada dua baris. Ada dua kan, baris atas dua, baris bawah dua, baris depan dua. Asalnya huruf tu ada dua. Jadi ulama-ulama Al-Quran mereka ubah formula. Jadi syaddah itu pun kita kena hati-hati juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada sabdu, tolong pastikan sabdu. Alhamdulillahi ba tu ada sabdu dekat atas. Rabbil. Soalnya ba. Kan? Rabbil alamin. Yang utama antara dalam surah Al-Fatihah yang kita kena hati-hati iaitu pada perkataan Iyyaka na'budu wa iya. Ya tu ada sabdu dekat atas dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia tak ada sabdu, tak boleh. Tak sah solat kita. Okey, sebab tu syaddah kena hati-hati. Tidak melakukan kesalahan yang merubah makna, kesalahan yang tidak dimaafkan. Yang keempat, baca Fatihah dalam bahasa Arab tak sah. Baca Fatihah dengan terjemah tak boleh. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Malik Yaumiddin, memerintah pada hari pembalasan. Tak boleh. Wajib baca dengan bahasa Arab. Kalau tak boleh baca bahasa Arab, dia adalah menggantikan dengan membaca 7 ayat Al-Quran yang mana-mana yang dia hafal. Contoh, dia baru masuk Islam, dia tak pandai lagi baca Fatihah. Okey, maka dia boleh baca apa-apa ayat yang mungkin dia hafal dalam Al-Quran. Kalau tak boleh juga, maka dia boleh baca apa-apa bahasa yang dia boleh. Tapi dia wajib belajar dengan segera. Ada setengah ulama sebut tak boleh guna bahasa lain. Dia boleh berzikir dengan kadar bacaan panjang surah Al-Fatihah. Dia kena berzikir. Apa itu? Subhanallah. Okay, subhanallah, 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 subhanallah. Sepanjang bacaan surah Al-Fatihah. Sebelum dia rokok. Okey, jadi Fatihah itu antara syarat sah dia. Salah satu lagi syarat sah surah Al-Fatihah iaitu kena baca ketika berdiri. Tak boleh baca Fatihah ketika rokok. Tak boleh. Okey. Dan mesti ikut turutan. Siapa yang macam terbersin, Maliki yaumiddin iyyaka na'budu, dia pun bersin. Acum. Dia tak boleh sambung. Wa iyyaka nasta'in, tak boleh. Apabila ayat itu terputus, maka dia kena ulang balik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kena ulang balik. Okey, dia tak boleh putus-putus, dia kena ikut susunan dan tak boleh diputuskan. Okey. Ada soalan setakat ni tentang surah Al-Fatihah sebelum kita pergi detail kepada kita nak test bacaan. Siapa yang nak live boleh type dulu, Ustaz saya nak live, dan kita request kalau siapa yang nak test bacaannya, insya-Allah. Cuma slow-slow sebelum kita buat live test tu, saya nak cuba malam ni, saya baca satu baris dan kita ikut. Baca satu baris, ikut, baca satu baris, ikut. Kemudiannya siapa yang nak test boleh type dan boleh request untuk nak live sama-sama, insya-Allah. Jom kita test. Okey, dalam semayang, sunat kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim pada rakaat pertama dan juga pada selepas bangun daripada tahiyat awal. Kalau solat yang ada tahiyat awal lah, contoh solat yang lebih 2 rakaat, maghrib ataupun isyak ataupun mana-mana yang ada 4 rakaat ataupun 3 rakaat yang ada tahiyat awal, rakaat pertama lepas takbir kita baca doa iftitah, sunat kita baca A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan juga selepas kita bangun daripada tahiyat awal,
Mana rakaat kedua, bangun rakaat kedua nak masuk rakaat ketiga, sunat juga kita start dengan a'udzubillah minasyaitanirrajim. Boleh Tapi setengah pandangan kita pada rakaat pertama sahaja. Berdasarkan Al-Quran, fa iza qira'al Quran wa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Bila kamu nak membaca Al-Quran, maka fasta'iz billahi minasyaitanir rajim, maka minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan dirajam. Maknanya sunat kita baca auzubillah ketika awal suratul Fatihah. Okey. Jadi boleh baca auzubillah minasyaitanir rajim. Jom kita ikut satu-satu rangkap, kemudiannya lepas tu baru kita boleh request live. Mana-mana boleh. Live test tu mana-mana boleh. Live Facebook, IG pun boleh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Try ikut. Ikut satu-satu Dia punya makhraj, dia punya sifat huruf, dia punya, kalau hujung tu huruf mim, kita berhenti. Mulut tu kena rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang baca Bismillahirrahmanirrahim. Mulut terbuka, lidah dekat gusi atas. Tu huruf nun. Kalau macam ni dia jadi nun. Tapi kalau mim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Satu lagi, kalau nak dapat markah penuh bila kita baca Al-Quran ni, sebab Quran dia bahasa Arab. Bahasa Arab, cara nak baca dia punya lahjah Arab, kalau orang putih panggil dia punya accent, dia punya lahjah ataupun fasahah, iaitu dia kena senyum. Kebanyakan bahasa Arab ni kita nak baca a, ba, ta, sa. Kita kena senyum. Bukan a, ba, ta, sa. Itu orang Melayu. Sah juga, sembahyang sah, tak ada masalah. Cuma nak dapat markah lebih, kita baca aksen Arab ataupun lahjah Arab. A, ba, ta, sa. Dia kena senyum. Jadi kalau kita baca bismillah pun sama, kita senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sah juga sembahyang, tapi kalau nak slang Arab sikit. Asyik makan nasi Arab, kambing je kan. Asyik sekali baca Quran macam orang Arab. Syekh Faizan Tajwid, ini guru Al-Quran ni. Masya Allah, saya kalau nak mengajar Quran, saya jadi malu lah kalau guru-guru Quran, tok guru semua masuk. Minta izin tok guru, anak murid tumpang berkongsi ilmu, minta maaf banyak-banyak salah silap, boleh tunjuk ajar. Buah cepedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak baru belajar. Kalau salah, janganlah jolok, tapi tolonglah tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Nun ada sabdu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun. Jangan nasta'in. Bunyi macam sama tapi salah. Mim dengan nun lain huruf tu, ubah makna tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taklah suruh macam tu kan, cuma macam tu lah lebih kurang. Bukanlah saya. Okey. Cuma satu lagi, nak dapat juga pahala pula atau markah lebih macam orang Arab ni. Kalau huruf dal, orang Arab dia tak sebut duduk, dia sebut duduk. Duduk di sini, dal. Kita sebut dal. Kita sebut orang Melayu ni dal, duduk. Bila sebut duduk, cuba try sebut duduk. Bila kita sebut duduk, lidah kita dekat atas gusi, atas belakang gigi yang belah atas.
Kita panggil apa yang belakang gigi atas panggil apa? Gusi atas belah belakang. Duduk. Tapi kalau orang Arab, dia tak panggil duduk, dia panggil duduk. Gigi dia dekat, dia punya lidah dekat gigi atas. Duduk, du. Gigi dekat sini. Lidah dekat gigi. Kalau duduk, lidah tu dekat atas gigi, dekat dia punya yang langit-langit tu. Itu duduk. Tapi kalau orang Arab, dia baca duduk. Jadi dia akan baca iyyaka na'budu, budu. Bukan iyyaka na'budu. Solat masih sah. Ini makhraj-makhraj yang sikit-sikit salah-salah. Sikit-sikit ni dipanggil lahnul khafi. Dia tak ubah makna. Dia panggil kesalahan yang tersembunyi dimaafkan. Tapi nak dapat perfect, nak dapat markah yang penuh, solat yang sempurna, maka dia baca sebagaimana bacaan orang Arab. Maka dia baca dal itu dengan bunyi du. Didi, dudu, dada. Bukan didi, dada. Bukan dada, tapi dada. Iyyaka na'budu, budu. Bukan budu. Bukan budu cencaluk. Bukan. Budu. Dia bunyi pelat sikit. Macam kita dengar orang Arab sebut pelat. Tapi sekali lagi, solat masih sah. So, lidah kita dekat langit-langit atas gigi. Kalau gigi kita, boleh bayang gigi kita belah belakang gigi tu. Contoh ni gigi depan. Gigi belakang, atas gigi tu ada langit-langit. Lidah kita kena kat kawasan tu. Saya tak ada sampel gigi tu lah. Kalau ada tu senang tu. Okay. Boleh? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan baca ihdinas siratal mustaqim. Kalau kim tu dekat hujung gigi. Kim tu huruf kaf. Tapi sekarang ni huruf qaf. Qaf ni kat mana? Di sini. Bukan sini. Bongo. Sini. Qaf ni kita rasa hujung lidah, pangkal lidah tu dekat pangkal kerongkong kita. Qim. Bukan kim. Kalau kim, kita punya huruf kaf itu dia dekat depan, dekat kawasan gigi ataupun kawasan lelangit gigi tu kim. Kita bukan baca kim, K-I-M bukan. Kita baca Q-I-M. Q-I-M Q. Tapi kalau dalam bahasa Roman, Q pun dekat sisi depan. Cuma kalau kita buat ejaan kita romankan bahasa Arab, kita tukar K dengan Q lah. Mustaqim, kita tukar mustaqim. Kaf dengan qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi Zal, lidah tengah-tengah antara gigi atas dengan gigi bawah. Bukan siratal lazi. Kalau gigi kita rapat, lidah dekat belakang gigi. Tapi kalau gigi kita terbuka sikit, lidah kita tengah-tengah. Siratal ladzi. Bukan siratal lazi. Itu huruf zai. Dia panjang, ada titik. Kalau dia pendek, ekor dia titik satu juga. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ha dia ada dua jenis. Ada ha nipis, ada ha tebal. Ha simpul tu ha tebal. Ha simpul tu tebal. Siratal ladzina an'amta alaihim. Him pun huruf ha tebal. Ha. Macam tu Syarila ketawa ha. Tak ada orang ketawa ha. Tak ada. Ha. Kalau ha itu masa orang pedas, dia makan lada satu genggam, dia makan cili. Pedas. Mana air? Yang tu pedas. Tak ada orang pedas. Ada air. Tak ada. Dia tu ha pedas. Kita bincang sekarang ha tebal. Ha ketawa tu.
Ini pun kena hati-hati juga sebab kita tak nak ubah huruf antara ha yang macam tu dengan ha yang bersimpul. Sebab tu Al-Quran ni kita kena baca dengan dia panggil kena ada guru depan supaya dia baca orang dengar. Sebagaimana Nabi SAW ada malaikat Jibril dekat depan, Nabi baca, malaikat Jibril akan dengar dan betulkan. Lepas tu malam ni kita nak buat sekejap lagi insya-Allah. صراط الذين أنعمت عليهم bukan him. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا nun kat ujung. Ada yang baca waladhallim. Jangan. Itu mim. Tak boleh. Siratal ladzina an'amta ta. Nak sebut huruf T ataupun ta, orang Arab tak sebut ta. Ta tak. Orang Arab sebut ta. Dia ada angin keluar. Kalau kita letak tangan dekat depan, kalau sebut ta, kalau ta tak ada angin. Tapi kalau ta dia ada angin. Sama juga macam orang putih. Mak Saleh dia tak sebut T, dia sebut T. Dia akan sebut T ataupun times. Dia tak sebut time. Tea, you want to drink tea? Dia tak sebut tea, dia sebut tea. Would you like to drink coffee or tea? Dia sebut tea. Dia ada angin keluar daripada huruf T tu. Sama juga orang Arab, dia tak sebut ta, dia sebut ta. Dia ada angin yang keluar. Letak tangan dekat depan, ta. Kalau boleh mulut jangan bau, takut nanti pening pula nanti kan. Ta. Tak payah sedut nafas tu. Ta. Kalau ta sah solat, dia panggil lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi, cuma tak dapat markah penuh macam orang Arab baca. Orang Arab ni maksudnya yang Nabi baca sebab Nabi tu orang Arab. Jadi baca ta. Bukan ta. Kalau ta, lidah kita dekat gigi atas. Tapi kalau ta, lidah kita tak kena gigi. Lidah kita belakang sikit gigi, kena dekat kawasan daging belakang gigi atas tu. Ta. Try test ya. Ta dengan ta. Biasanya lidah kita akan sentuh gigi. Tapi kalau ta, lidah kita tak sentuh gigi, dia sentuh belakang gigi. Dia dekat kawasan daging yang berkedut tu. Teknikal betul kita bincang malam ni Alang-alang nak baca suratul Fatihah. Jom sekali lagi saya cuba pendengarkan suratul Fatihah, try ikut slow-slow. Kemudiannya kita nak test, boleh tulis dekat bawah, kemudiannya kita test seorang-seorang insya-Allah. Lengoh pula kaki, minta maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau stay Mekah lah. Stay Mekah bismillah dia baca perlahan kan. Allahu Akbar. Sunat baca doa iftitah. Kerana imam pun baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca perlahan. Tapi kita dengar sikit-sikit biasanya dekat speaker tu. Kemudian imam terus start baca kuat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sunat baca amin lepas Fatihah.
Apa kata Nabi SAW? Iza ammanal imam fa ammanatil malaikah wa man wafaqa ta'minuhu bi ta'minil malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Apabila imam mengucapkan amin, ni kelas main jemaah. Apabila imam mengucapkan amin, malaikat akan amin sama-sama dengan imam. So siapa sembahyang seorang pun bila kita ucap amin, jadi malaikat pun akan turut serta amin. Apa kata Nabi? Wa man wafaqa ta'minuhu bi ta'minil malaikah. Siapa yang serentak aminnya dengan amin malaikat, maksudnya dia ucap amin, malaikat pun amin. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, kata Nabi, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Ini dosa-dosa kecil, dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar kita kena taubat nasuha. Okay? Alright. Ada siapa yang nak test baca Fatihah? Kejap lagi kita cerita teknikal yang ada hukum hakamnya. Saya baca lambat Fatihah, Ustaz. Imam dah rokok dah, saya tak habis lagi Fatihah. Boleh tak kalau saya tak baca Fatihah, Ustaz? Sebab saya ikut imam, biar imam je lah baca. Tu kejap lagi kita bincang. Cuma ni saya nak buka siapa yang nak try untuk nak baca Fatihah, dan kita boleh sama-sama tengok. Ni dia tak ada nak mengaibkan, nak malu pun tak ada. Kita nak alang-alang sesedari semua. Alang-alang kita ni je. Baca je hari ni. InsyaAllah mana yang saya go through tu, mana yang lepas tu lepas lah. Saya pun tak akan sikit-sikit saya nak kena berhenti. Okay, salah. Tak. Saya akan bagi yang basic-basic je supaya kita lepaskan Fatihah. Mana yang kritikal salah tu pun saya akan stop. Okay, try. Siapa yang nak cuba untuk baca? Okay, Echah Vizek Tech. Okay, silakan Echah. Request dulu. Request dan nanti saya ni macam mana entah. Saya pun tak apa nak tahu ni. Tengok request tekan request. Cepat macam mana tu? Siapa yang nak boleh request. Kemudiannya nanti kita boleh ni. Dekat Facebook ada, dekat IG pun ada. So boleh tengok siapa yang nak request. Boleh request kemudian nanti kita boleh test. Okay, Echah and Ayu Saad. Okay, boleh try kita test seorang-seorang. Lepas tu nanti orang lain boleh try dengar juga. Azman Abdullah pun kena test pun boleh. Go live with Echah. Okay, Echah dulu. Ustaz, makmum wajib tak baca and suara macam mana nak kecilkan? Okay, tu kejap lagi. Makmum nak baca Fatihah macam mana tu sekejap lagi. Azman Abdullah nak test. Boleh request. Kita live test terus. Baca kuat-kuat supaya saya mudah dengar. InsyaAllah. Mana si Echah ni? Dia dah request, mulai dia diam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Okey, Echah dah ada dah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, Echah, boleh baca. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, cantik dah Echah. Tahniah. Cuma ghairil maghdu tu sekali lagi. Ghairil maghdu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, tahniah Echah. Tahniah. Lulus untuk nak baca semayang tu insya-Allah sah insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Echah. Okey, siapa yang nak tasmik, yang nak pendengarkan bacaan, boleh request. Tekan dekat button 3 tu kan. Ada button 3 kat bawah tu, tekan nanti boleh request. Nanti saya accept request tu. Azman Abdullah boleh pergi kat IG, boleh request dekat sana. Man pergi dekat IG. Syadila apa kalau nak silakan. Boleh. Siapa lagi? Ustaz, makmum wajib tak baca and suara macam mana nak kecilkan macam mana tu?
Akmal, Fireboy. Akmal boleh request. Okay, saya view request dulu. Go live with Akmal, Fireboy dulu Orang lain tak tunggu kejap. Okay, Azman tunggu kejap Azman. Cik Man kita tunggu kejap. Okay, Akmal silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mantap. Akmal nama Ya saya, Akmal. Tanya Akmal. Akmal umur berapa? 21. 21, Masya Allah. Lagu pun best Lagu bagus. Masya Allah. Tiru kori-kori antarabangsa kita. Masya Allah. Tanya Akmal. Semoga terus InsyaAllah. semangat untuk belajar dan memperbaiki ibadat. Insya Allah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Akmal. Alright. Kita tengok Azman pula. Saya remove Akmal. Kita pergi Azman pula. Mana Azman tadi? Tengok request. Go live with Azman pula. Okay. Azman Abdullah, ini sahabat saya ni. Kami sama-sama terlibat dengan fotografi satu masa dulu. Kita terlibat dengan dunia fotografi. So Azman kita antara geng-geng fotografer juga. So sekarang ni dia ahli fitness. Silakan Azman Abdullah. IG Ustaz Syahrizan. Imam Masyitah Ustaz Syahrizan. Waiting for Azman Abdullah. Silakan Cik Meh. Mana Cik Meh ni? Cik Som tanya, macam mana dengan mat arid disukun kat ujung 7 ayat surah Al-Fatihah? Boleh ke baca dengan berbeza harakat? Okey, tu kejap lagi kita cerita. Mana Azman tiba-tiba hilang ni? Waiting for Azman Abdullah. Kalau tak boleh Azman, try orang lain pula. Siapa lagi yang ada? Kita try minta maaf kita sabar sikit. Ustaz ada recording ulangan tak selepas malam ni? Tak ada masalah. Boleh check dekat saya ada save live tu. Zizu Zainuddin. Okey, sekejap lagi Zizu Zainuddin. Azman padu Ustaz, go hiking trip, day trip, betul, dahsyat dia. Dia turun naik gunung selamba je. Cik Man Abdullah ni tak masuk ni. Wano Cik Man? Okey, sekejap Cik Azman boleh try hubungi sekali lagi. Kita try Ayu Saad pula. Ayu Saad tadi dia dah request Ayu Saad. Standby. Lepas tu Zizu Zainuddin pula. Okey, Ayu Saad, silakan. Hello. Jangan lama-lama, kesian orang tunggu. Mana Cik Ayu kita senyap pula.
Minta maaf get ready. Siapa yang nak test, get ready. Pastikan line clear, microphone on, then request live, accept dan terus masuk je. Betul Acong, lama tak jumpa Acong. Nanti kita jumpa Acong insya-Allah. Doakan PKP ni selesai. Insya-Allah. Tak boleh juga, Ayu tak boleh. Minta maaf Ayu. Kita try pergi orang lain, Zizu Zainuddin. Sekarang ni kita tengah test suratul Fatihah. Siapa yang nak test bacaan surah Fatihah, dia boleh request. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Okey. Ustaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Du pendek kan? Ha? Du pendek kan? Iyyaka na'budu. Okey. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka. Tu Iyyaka panjang. na'budu. Iyyaka na'budu wa du tu pendek. Iyyaka na'budu wa Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tahniah. Lulus. Thank you, Ustaz. Lulus insya-Allah. Thank you. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. Okey, siapa lagi? Saya nak ambil last seorang lagi. Ke siapa lagi? Alamak, ramai pula request ni. Sebab kita nak bincang pasal hukum sekejap lagi ni kan, pasal hukum salah faham surah Fatihah. Siapa yang nak request ni? Cik Azman, kita dah boleh belum dia? Kalau line tak apa nak okey, kita try pergi Anon TCS pula. Anon TCS standby. Lepas ni Anon TCS. Puan Imam Masyitah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, silakan puan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, tahniah. Nama apa tadi? Anon. Okey. Cuma sikit-sikit je, Adil. kita betul-betul sikit. Siratal ladzina Okey. an'am. Tak nak baca an'am. Tak nak ana. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. So far okey, Anon pun tahniah. Boleh dah tu. InsyaAllah sah solat kita insyaAllah. Okey. Thank you. Ustaz. Terima kasih. Ramai sangat request ni. Tak ada. Saya nak saya pilih 3 orang je lagi. Boleh tak? 3 orang je. Okey, 3 orang je lagi last. Kemudiannya insya-Allah kita dah boleh sambung hukum hakam berkaitan dengan suratul Fatihah insya-Allah. Kita tengok Fikri. Fikri 01 Imam. Dah Imam tak payah test dah.
Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bagus. Tahniah. Fikri masih belajar ke dah bekerja ke apa? Belajar lagi Ustaz. Belajar lagi. Tahniah. Bagus. InsyaAllah. Belajar di Politik Senang. Oh, Masya Allah. Semoga berjaya insyaAllah. All the best. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Dua orang yang terakhir sebelum kita sambung, minta maaf yang lain boleh tunggu sekejap. Sekejap lagi kita sambung hukum hakam kita. Dua orang yang terakhir, kita tengok DKJH list. DKJH list. Okey, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Kejap. Ulang balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekejap. Ihdinas. Jangan nas. Ihdinas. Ihdinas siratal mustaqim. Sorry. Tak nak ihdinas. Nas tak nak. Ihdinas. Mulut tu muncung sikit. Ihdinas. Sikit lagi. Nas. Ihdinas. Kalau boleh nanti tengok depan cermin. Kalau ihdinas, kita punya mulut lepeh. Tapi kalau ihdinas, dapatkan sampai mulut kita muncung. Ihdinas sirah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okay. Dah boleh dah. Cuma nanti slow sikit depan cermin, try baca depan cermin. Ihdinas. Tengok mulut saya Ihdinas. Kalau ihdinas, mulut kita lepeh. Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Tadi awak baca kim. Tu kaf. Kita baca qim. Qim ni dia kat sini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Dia rasa ada macam suara sangkut dekat kawasan ni. Kalau kim dia simple je, dia tak ada sangkut. Dia relax je. Kalau kim, tapi sekarang kita nak qim, kita susah sikit. Kita dekat dalam ni. Ihdinas siratal mustaqim. Satu lagi siratal ladzina an'am. Tak nak baca an'am, tak nak. Siratal ladzina an'am. An satu, am satu. Kena pisahkan. Tak nak sambung. Ramai yang baca an'am. Tak nak an'am. An'amta alaihim. Tapi so far dah okey dah tu, boleh dah. InsyaAllah slow try dapatkan balik. Nanti insyaAllah sempurnakan lagi suratul Fatihah. Ala kulli halnya, insyaAllah semoga Allah terima solat. InsyaAllah. Terima kasih. Thank you. Sama. Okay, last. Minta maaf, last. Yang lain ni nanti kita kena buat lain kali pula sebab kita, yang last saya rasa Nisa kot, dia menunggu lama. Nisa.
Minta maaf yang lain, Rashidah, Mas Rahim, Fitri, Pina tu next time insyaAllah. Sebab kita ada perbincangan topik yang kita nak bincang pasal hukum hakam kejap lagi insyaAllah. Okay, Nisa Bazin ni last. Okay, silakan Nisa. Oh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah, tahniah. Nisa bagus. Bunyi lahjah Arab pun ada, qafnya cukup, ain pun cukup, ha tebal pun ada. Masya Allah. Tahniah Nisa. Terima kasih. Nama, okey. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudi join untuk nak test nak test suratul Fatihah. Sekali lagi jom kita baca ramai-ramai suratul Fatihah sebelum kita sambung tentang hukum hakam suratul Fatihah. Macam mana kalau imam baca laju kita baca perlahan, imam dah rokok kita tak habis Fatihah lagi. Kalau masbuk macam mana tu kejap lagi insya-Allah. Jom kita baca sama-sama sambil-sambil sebaris-baris insya-Allah. Zulfaqar dah terlambat dah Zul. Kita dah habis dah tadi yang untuk nak test tu. Nanti lepas ni. Lepas ni insya-Allah. Sekarang ni kita try baca ramai-ramai sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh sampai situ insya-Allah. Jom sekali lagi kita ambil mood Madinah. Kita ambil mood Madinah sikit. Kita test bacaan Imam Masjid Nabawi pula. Cuba insya-Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Itu contoh bacaan Arab. Kita guna lahjah Arab, kita ikut fluence Arab. Dia punya dalnya kena jaga, sadnya kena jaga, kan? Dia punya semua dipanggil aksen Arab itu kita kena jagalah supaya kita nak dapatkan kesempurnaan dalam fasahah ataupun kelancaran penggunaan bahasa Arab. Bila kita cakap Melayu, cakap bahasa Melayu baku. Bila kita cakap Inggeris, kita cakap Inggeris yang fluence. Bila kita belajar bahasa Arab, kita cuba cakap macam mana orang Arab. InsyaAllah, mana yang boleh lah. Kita cuba benda tu boleh cuba insyaAllah. Kita hanya ada YouTube ke apa, boleh try dengan cara tiru. InsyaAllah. Okey, kita lebih kurang dalam 10 minit macam tu. Kita nak pergi kepada hukum hakam. Suratul Fatihah yang bagaimana yang kita sebut tadi, dia adalah rukun qauli yang kita wajib baca. Okey. Berarti kalau terlupa baca, kena baca. Contoh. Dia sembahyang dengan imam. Masa imam baca, dia khayal fikir sana, fikir sini. Imam pun rokok. Sedangkan kita tahu dah, la salata liman yaqra bi fatil kitab. Tak sah salat orang yang tak baca suratul Fatihah. Kata Nabi SAW. Jadi dia mengalamun fikir macam-macam benda, tiba-tiba bila imam rokok, dia pun rokok. Tengah-tengah dia rokok, ataupun dah sujud baru terfikir, Allah, tadi saya tak baca Fatihah. Macam mana kes ni? So dalam kes ini, maka rakaat itu dia tidak dikira. Ditakdirkan di rakaat yang terakhir, contoh, kan? So bila imam bagi salam, dia tak boleh bagi salam dengan imam, dia kena naik, tambah lagi 1 rakaat. Sebab Fatihah dia tak baca. Selesai? Okey, ada soalan? Ataupun dia terbersin, maka dia kena ulang balik. Dia bersin kat mana? Tengah-tengah ayat, dia ulang balik ayat yang sebelumnya. Ataupun permulaan ayat yang dia terputus tu. Tak payah ulang daripada awal, tak payah ulang daripada Fatihah, daripada Bismillah. Kalau terbersin dekat iyyaka na'budu wa sampai situ dia terbersin, ulang balik iyyaka na'budu. Jangan sambung terus. Sebab dah berubah makhraj dan juga sifat huruf. Apatah lagi dah berubah makna. Okey. Dalam konteks baca Fatihah ni wajib bagi orang yang muwafiq. Muwafiq ni berarti orang yang bersama imam daripada awal. Berarti dia duduk dalam rakaat itu, tak kira rakaat pertama ke rakaat kedua ke, dia dapat rakaat itu dengan imam dan dia sempat Fatihah bersama imam. Ini namanya muwafiq, orang yang bersama. Muwafaqah ni orang yang bertepatan, yang bersamaan dengan imam. Terutamanya mereka boleh sama-sama baca Fatihah dalam rakaat itu. Mungkin ada orang dia masbuk rakaat pertama, rakaat kedua dia muwafiq dengan imam. Berarti dia dapat dengan imam daripada rakaat, daripada imam baca Fatihah, dia pun sempat baca Fatihah. Dia mungkin muwafiq rakaat kedua. Ada orang muwafiq rakaat pertama. Ada orang masbuk, dia tak sempat baca Fatihah rakaat pertama, dia kira masbuk. Tapi rakaat kedua, ketiga dia muwafiq. Jadi dia wajib baca rakaat kedua, ketiga, wajib baca Fatihah. Rakaat pertama dia masbuk sebab dia datang tu dah lewat. Kebetulan dia tak sempat baca Fatihah, dia baru baca Bismillahirrahmanirrahim, imam dah rokok. Dia tak wajib baca Fatihah sebab dia imam dah dikira masbuk. Dia baru Bismillah atau dia baru Alhamdulillah Rabbil Alamin, imam pun rokok. Maka dia tak payah dah baca Bismillah sebab Bismillah ni ditanggung oleh imam. Jadi dia boleh terus rokok. Sebab apa? Sebab dia tak sempat nak muwafaqah, tak sempat nak bersama dengan imam ketika membaca suratul Fatihah. Jadi dia dikira masbuk, imamnya Fatihahnya ditanggung oleh imam. Tapi rakaat kedua bila bangun saja Allahu Akbar, naik rakaat pertama, naik rakaat kedua, yang lewat tadi rakaat kedua dia dapat rakaat penuh dengan imam. Jadi masa rakaat pertama, rakaat kedua, imam baca Fatihah, dia kena diam. Dia jangan baca Fatihah, dia kena diam. Sebab dalam Quran sebut wa iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Quran, hendaklah kamu dengar dan diam. Jadi tak boleh imam baca kita baca, tak boleh. Sebab berlaku zaman Rasulullah SAW, ada sahabat yang mengikut Nabi baca. Nabi baca, dia pun ikut, dia follow sama-sama. Tiba lepas habis banyak Nabi tegur, siapa tadi yang membaca? Aku mendengar suara ketika aku baca, maka Nabi kata, ketika aku baca diam, lepas aku baca, baru baca. Sebab tu bagi yang jadi imam, selepas dia ambil Fatihah, dia akan diam sekejap, dia panggil saktah.
Sakitah ni dia diam sekejap, dia bagi ruang untuk makmum baca separuh Fatihah. At least sampai ihdinas siratal mustaqim. Ataupun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam bagi peluang makmum baca separuh Fatihah, baru imam baca teruskan dengan bacaan surah yang lain selepas Fatihah. Sebagai contoh. Jadi sakitah tu penting. Jadi tunggu imam boleh baca dulu, baru kita baca. Hukumnya makruh, taklah haram. Hukumnya makruh. Solat kita masih sah kalau kita baca serentak dengan imam. Cuma kita telah menyalahi sunnah Nabi, hukumnya makruh. Contoh macam tarawih atau kita duduk, kita pergi Mekah kan. Kita rindu nak dengar live suara imam-imam Mekah contoh. Jadi kalau imam tu baca, kita nak dengar dia baca. Tambah pula kalau lepas Fatihah, kita tak nak terlepas dia baca surah yang panjang-panjang tu, kita pun ikut Fatihah sama-sama dengan imam tu, supaya nanti masa panjang-panjang tu kita boleh feeling-feeling. Jadi hukumnya makruh. Sebaik-baiknya, habiskan imam punya bacaan Fatihah. Imam berhenti tu kita baca cepat-cepat Fatihah. Kemudiannya kita boleh dengar surah. Ustaz, macam mana yang niat solat? Macam mana niat solat dan serentak dengan takbir? Ustaz, sebab rasa macam nak layan niat dalam hati sampai takbir tu macam jadi panjang takbir. Ini cerita pasal niat solat. Ni semalam punya tajuk ni kan, niat solat. Sebab tu memang kita boleh panjangkan Allah. Panjangkan dekat Allah, jangan panjang dekat bar. Allahu Akbar. Nak masukkan niat, tak boleh. Bar tak boleh. Allah boleh panjang. Allah. Saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat. Jadi nak hadirkan, sebab tu kita kata jangan tak payah panjang-panjang. Saja aku semayang fardu zuhur, cukup. Qasad ta'arud ta'yin. Saja aku semayang apa fardu ke sunat, fardu apa? Zuhur, asar, maghrib, pilih salah satu. Allah Akbar. Lintasan hati. Niat tu adalah lintasan hati. Dia bukan skrip dan dia bukan terjemahan kepada skrip Arab usalli tu. Bukan. Lintasan hati. Kita tahu. Sebab tu kita kata tenang. Datang-datang ni semayang maghrib. Okey. Allah. Maghrib. Cukup. Allah. Itu kita niat maghrib. Cukup. Itu caralah. Itu lintasan hati. Lintasan hati ni macam mana? Dia sangat subjektif lah nak cerita pasal niat ni. Contoh kita pergi toilet. Dekat sinki tu ada cermin. Kita basuh tangan. Sebab apa basuh tangan ni? Sebab tangan tadi kotor, pegang plastik. Jadi kita pergi situ basuh tangan. Niat kita apa? Sebab tangan ni kotor. Jadi kita rasa tak habis ada debu-debu ni. Jadi kita basuh, niat kita apa? Saja aku basuh tangan sebab tangan kotor, sebab plastik. Itu maksud niat dia. Tapi kita tak ada pula nak kena sebut saja aku basuh tangan sebab plastik. Tak ada. Tapi kita tahu kenapa kita nak basuh tangan. Itulah niat. Tapi berbeza dengan kita masuk tandas. Kita dah tengok, dah zuhur, dah pukul 2.30 lah. Kita masuk tandas. Kita buka pipe. Benda yang sama yang macam kita buat, macam basuh tangan sebab plastik tadi. Kita buka pipe, kita basuh tangan. Dan kita tahu kita basuh tangan ni sebab nak wuduk. Itu niat. Kita basuh tangan. Tapi kita ambil tu, kita pun basuh muka. Masa bangun tidur, bukan nak semayang, bangun tidur, ngantuk sangat ni. Ngantuk lah, tak jadi ni. Pergi toilet, buka pipe, basuh muka. Sebab apa? Nak hilang ngantuk. Tapi ketika kita tanda tangan air tu, kita basuh kena ke muka sebab niat kita memang nak ambil wuduk. Itu niat. Lintasan hati. Apa purpose, apa keinginan kita, itu niat. Niat ini berdasar jati. Jangan terikat dan ragu-ragu dengan skrip niat itu. Itu akan mengganggu kita punya ibadat sebenarnya. Jumlah rakaat sunat sahaja. Yang wajibnya saja ku semayang, usalli, semayang apa? Fardu, zuhur. 3 tu yang wajib. Berapa rakaat mengikut imam tunai kalau Allah Ta'ala, itu sunat saja. Ustaz, yang kes menguap tadi masa baca Fatihah. Okey, kes menguap dia kena ulang balik. Maliki yaumiddin iya. Dia menguap. Tutup mulut Iya, dia ulang balik. Iyyaka tak boleh sambung. Jangan macam iyyaka na'budu wa iyyaka. Tak boleh. Itu dah ubah makhraj dan juga sifat huruf. Jadi kena ulang balik. Habiskan menguap tutup mulut, berhenti bacaan, ulang balik permulaan ayat yang dia menguap tu. Okey? Selesai. Okey, bagi kes orang yang baca Fatihah lambat. Jadi imam dah rokok. Bagi orang yang muafiq, itu orang yang sempat baca Fatihah tapi dia baca lambat atau dia mengelamun. Dia sempat baca tapi dia berfikir benda lain, dah imam nak rokok baru dia alamak tak baca Fatihah, baru dia mengelabah baca Fatihah. Orang yang muafiq, yang sebenarnya dia sempat baca Fatihah tapi dia tak baca sebab dia lupa atau dia mengelamun ataupun dia memang baca lambat, orang macam ni wajib habiskan Fatihah dia. Okey?
Dan dia tidak boleh berbeza dengan imam untuk 3 rukun yang panjang. Maksudnya apa? Imam rokok. Okey? Itu rukun yang panjang. Jadi dia tengah baca Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, imam tengah rokok. Imam i'tidal tu rukun pendek. Jadi dia pun tengah baca Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam sujud yang pertama. Sujud pertama tu rukun panjang. Dia masih lagi Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi. Imam tahiyat duduk antara 2 sujud. Rukun pendek. Sujud pertama rukun panjang. Duduk antara 2 sujud rukun pendek. Dia pun ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam baru sujud yang kedua rukun panjang. Dia tak boleh beza 3 Bila imam sujud yang kedua, sebelum imam bangun dia dah rokok. Yang lambat baca tadi dia dah rokok. Kalau dia tak habis rokok lagi, dia baru siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim, dia baru waladdallin. Imam dah naik daripada sujud yang kedua, mana dia dah berbeza 3 rukun yang panjang. Jadi rakaat solatnya tak batal, tapi rakaat itu tidak dikira mengikut imam. Jadi nanti dia kena tambah lagi 1 rakaat selepas imam memberi salam. Alright. Okay. Suratul Fatihah. Ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan perbincangan kita malam ni? Dah sejam 40 minit, dah lama dah ni. Dah lenguh, dah pinggang dah semua ni. Boleh? Siapa yang terlupa Fatihah, maka rakaat itu tidak dikira. Siapa yang terlambat baca Fatihah, dia kena wajib baca Fatihah. Tapi dengan syarat tak boleh berbeza dengan imam untuk 3 rukun yang panjang. Jadi kalau dia berbeza dengan imam 3 rukun yang panjang, maka rakaat itu tidak dikira, maka dia kena ulang. Adapun bagi makmum yang masbuk, yang tak sempat Fatihah dengan imam, jadi kira masbuk, orang yang lambat, maka rakaat itu ditampung oleh imam. Jadi imam dah menanggung Fatihah dia. Jadi dia sampai-sampai dia baru baca Bismillahirrahmanirrahim, imam dah rokok, maka dia boleh terus rokok dengan imam. Fatihah dia tak wajib dia baca. Tapi syarat orang yang masbuk dapat rakaat dengan imam, dia mesti sempat tamakninah rokok dengan imam. Ya, kalau dia tak sempat tamakninah, dia baru turun, imam dah naik, dia baru Allahu Akbar, imam sami'allahu liman hamidah, dia bersalahan, dia tak dapat rakaat dengan imam, maka dia tak dapat rakaat itu. Tak dapat rokok dengan imam, maka dia tak dapat. Ini bagi masbuk. Kalau muafiq tak dapat rokok dengan imam, tak apa. Kan at least dia tak berbeza 3 rukun. Tapi kalau masbuk, dia wajib dapat rokok dengan imam, kadar tamakninah, dia akan dapat rakaat itu. Kalau dia turun, imam naik, maka rakaat itu tak diterima. Dia sambung juga solat itu, tapi dia tak dapat rakaat. Jadi orang masbuk, kalau ustaz, saya sampai imam tengah sujud, tak apalah, kalau saya follow sujud pun saya bukan dapat rakaat tu. Jadi dia pun tunggu berdiri. Jangan tunggu berdiri, rugi. Rugi tunggu berdiri. Lebih baik daripada kita berdiri tak dapat apa-apa, lebih baik kita Allah Akbar, kita pun terus sujud walaupun kita tak dapat rakaat tu. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat pahala melaksanakan rukun-rukun solat itu dengan imam. Kita tambah pahala daripada kita biar duduk, berdiri, tunggu, betulkan kain, betulkan telekong. Tak apalah tunggu imam naik, nanti baru saya takbir. Jangan buat macam tu. Jangan malas. Terus sujud juga, walaupun mungkin sujud yang kedua. Terus juga sujud. Kemudiannya, naik. Dan rakaat itu tidak diterima. Tak kisah, walaupun surah rakaat itu tidak diterima, at least kita dah dapat pahala yang banyak sebenarnya. Masya Allah, Tuan Guru Abdul Rahman Hamzah, ini orang lama Mekah ni, Masya Allah. Ni Tok Guru daripada Mekah pun datang juga ni. Jadi kita kena berhenti dah lah bila Tok Guru dah masuk. Kaif halak, hayakallah, Ustaz Abdul Rahman. Ustaz, kalau salat bersendirian terlupa Fatihah, tiba-tiba terus baca surah, bolehkah kita baca Fatihah tak kala tersedar? Boleh. Tiba-tiba baca surah, jadi kita pun, alamak, apa tu baca surah ni? Dia pun ulang rakaat, dia berhenti surah tu, dia pun baca Fatihah daripada awal. Tapi orang yang macam ni, yang ada yang terlupa atau terlalai, terleka ni, disunatkan sujud sahwi. Sebelum bagi salam, lepas fil alamin innaka hamidum majid, kita bagi salam kan? Sebelum bagi salam, sujud sahwi. Sunat sujud sahwi, tak wajib. Orang yang terlupa atau terleka, tersilap, sunat sujud sahwi. Berarti sebelum bagi salam kita bersujud. Baca subhanaman la yanamu wa la yasuma, suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Duduk antara 2 sujud, baca rabbi fili warhamni wajbuni. Sujud yang kedua, subhanaman la yanamu wa la yasuma, suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa.
sunat. Kalau tak buat pun tak ada masalah. Cuma sebab kita dah terlalai tadi, jadi kita tampung kelalaian dan kelekaan kita dengan kita sujud sahwi. Akmal Abdullah. Thank you join Akmal. Alright, itu pasal suratul Fatihah. Apa lagi kalau saya tertinggal pasal suratul Fatihah? Rasanya kita dah cover semua dah kot suratul Fatihah. InsyaAllah yang penting kita dah bincang semalam takbiratul ihram, ini rukun qauli, jangan lupa untuk lafazkan, jangan baca dalam hati, tak sah solat. Fatihah pun sama juga, tak sah solat kalau tak lafazkan dengan pendengaran yang kita boleh dengar sendiri, dengan pendengaran yang normal. Nanti kita akan bincang pula rukun qauli yang seterusnya, iaitu bacaan tasyahud ataupun tahiyat akhir. Tahiyat awal sunat, tahiyat akhir rukun qauli wajib baca sampai syahadah kepada Nabi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang keempat, selawat kepada Nabi sahaja, kepada keluarga Nabi wa ala ali Muhammad, itu sunat. Allahumma salli ala Muhammad, yang tu wajib. InsyaAllah 2 lagi ni, insyaAllah kita akan sambung malam esok, insyaAllah. Rukun qauli, perbincangan rukun qauli. Nanti siapa yang ada soalan-soalan, boleh plan soalan, tetap esok kita boleh sambung lagi jawapan sama-sama, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada semua yang menonton malam ni. Minta maaf salah silap saya, kekurangan saya. Kita doa semoga kita semua terus sihat. Saya selamat daripada COVID dan semua penyakit-penyakit berjangkit, wabak-wabak yang lain. Yang lain juga sama-sama tolong doakan sama-sama kita semua agar kita semua boleh mendoakan sama-sama kita. Doa kita akan diterima oleh Allah sejauh mana apabila kita mendoakan sahabat kita dalam keadaan tidak diketahui oleh sahabat kita tu. Maka insya-Allah kita sihat, doakan orang lain juga sihat. Kita nak kita kaya, doakan orang lain kaya. Kita nak apa sahaja, kita doakan orang lain. InsyaAllah kita akan dapat. Okey, insyaAllah terima kasih banyak sekali lagi. Kita tutup sekali lagi dengan simulasi solat yang ada dekat Masjidil Haram sebagai contoh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر. Itu contoh bacaan imam dan juga muballigh, iaitu Bilal yang akan menyahut seruan imam. Wallahu alam. Terima kasih banyak-banyak semua. Minta maaf salah silap. Cikgu Van, Masya Allah, Mr. Van. Apa khabar Mr. Van? Lama tak jumpa. Ini pakar matematik kita. Mr. Van kita, dia antara pembuat penggubal soalan matematik Malaysia juga ni. Masya Allah, Mr. Van. Hopefully you are doing well. Stay safe, stay healthy. Jumpa lagi semua. Minta maaf salah silap.
kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.